Ustaz, bila anda dengar macam ni, entah pada waktu tu sedar tak bahawa you are going against jumhur, bahkan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah sepanjang sejarah. Jadi boleh tak, betul tak kalau anda kata ada unsur suka kepada macam yang kata tadi Khalif Tu'raf, ataupun gharabah hadis apa badal Islamu ghariban, Of course. yang kecil itulah yang Saya betul. boleh pastikan sebab itu subur dalam tulisan-tulisan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Bahkan ini ambilannya daripada Syekh Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Dalam Nuniyah ada, dalam Ilamul Muwaqqi'in. Masyarakat kini telah tersebar dengan syirik, telah terjebak dengan syirik, dan yang tauhid adalah yang sabah, yang kecil, iaitu kelompok kita ini yang menegakkan tauhid dan athar salaf. Fatuba lil qurba. Tutuba lil ghuraba. Ini memang ada dalam tulisan Ibn Qayyim, dan memang subur dalam risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. So apa nilai ijma' ulama, Ustaz? Macam bila ulama jumhur dah Tak ada, sepakat, tak ada nilai. mereka kata itu bertentangan dengan dalil. Kalau berhujah dengan jumhur, ijma' dan nukilan fuqaha sebagainya, itu syirik. Sebab tu saya baru share tadi kat Facebook nukilan daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab daripada Tarikh Khandam, surat dia kepada Abdullah bin Isa, Qadhi Dir'iyah ketika itu. Dia kata, wa min adillati Syekhul Islam, di antara dalil Syekhul Islam, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil, orang Yahudi dan Nasara mengambil pendeta mereka sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata, waqad fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'immatul lati ba'dahu. Rasulullah dan para imam selepasnya telah mentafsirkan alal ladzi tasumunahu fiqh. Pada benda yang mana maksud Rasulullah SAW tafsirkan tu, dan para imam tafsirkan, benda tu sebenarnya yang kamu sekarang panggil fiqh, iaitu taat kepada fuqaha, nukilkan ijma' misalnya. Bila terang-terang dah bertizah dengan dalil, jangan taat kepada fuqaha, kerana itu adalah satu kesyirikan, seperti mana yang disabdakan Rasulullah. Bukankah mereka menghalalkan perkara yang haram? Bukankah mereka mengharamkan perkara yang halal? Lantas kalian ikut? Adi bin Hatim kata, ya, fadzaka yatakhawun. Itulah dia mengambil ruhban, ahbar sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamakan dua tu. Tak ada nilai bagi fiqh, tak ada nilai bagi kutub mutaakhirin, tak ada nilai bagi ijma', tak ada nilai bagi ilmu fiqh sekalipun. So ini Ibn Afaliq Al-Hambali mula-mula dalam Tahakkul Muqallidin. Sebab isu dia bukan sekadar pada syirik dan sebagainya. Mungkin ada sebagai rakan-rakan yang okey dalam bab syirik itu kita tahu, tapi kita nak mencairkan salafism ni, wahabism ni dengan belajar mazhab Syafi'i. Saya adalah antara salah seorang tu. Maksudnya Wahabi nak belajar mazhab Syafi'i untuk neutralkan dan menjaga nama baik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Usaha ni memang dilaksanakan even di Malaysia dan rakan-rakan di Indonesia pun. Saya katakan, taqillah habibi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak neutral ataupun memperbaiki image orang yang tak pun nak memandang baik benda yang kita nak belajar. Ibn Afaliq mengkritik bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab mengkritik pembahagian taksimat dalam fiqh sebagai satu benda yang tidak ada dasar, sebagai benda yang keliru, sebagai benda yang salah, dan bid'ah, dan wajib untuk reconstruct, merombak balik sistem fiqh, sistem pengajian fiqh. Jadi dakwaan ni mengatakan dia ni ada mazhab macam mana, Ustaz? Mazhab ikut suka dia. Hambali yang ikut suka dia. Kalau dia kata, oh, Mu'tamad Hambali berselisihan dengan dalil, maksudnya berselisihan dengan Ibn Taymiyah dengan pandangan dia. Betul tak? So dia lebih kepada Taimi lah, Ustaz? Lebih kepada Taimi dan Wahabi lah. Taimi dan Wahabi. Yang mana ulama-ulama Hanabilah yang memberi iktinaq dengan Ibn Taymiyah pun seperti Alama As-Safarini Al-Hambali pun kritik Ibn Abdul Wahab, kritik Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Ajwibah Najdiyah, As-Safarini mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab atas pemahaman-pemahaman yang salah dalam bab takfir, dalam kemelampauan dia, menumpahkan darah umat Islam. Jadi orang-orang yang memberi iktinaq dan fokus kepada Ibn Taymiyah pun dilihat berlepas diri daripada mereka. Abang dia sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab, dalam risalah dia menjelaskan Sawa'iq al-Ilahiyah, menjelaskan bahawasanya dia salah guna Ibn Taymiyah. Dia salah guna Ibn Taymiyah. Kan? Jadi kita boleh nampak bukan sekadar sentimen orang yang benci Ibn Taymiyah semata-mata, tapi memang there's something wrong
Even warga Taimi pun see that, have saw that.